Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda bersama saya Fatin Hamimah Yusof. Tajuk utama pagi ini. UMNO desak Tan Sri Muhyiddin Yassin berundur secara terhormat. Kes harian baru di 4 negeri catat peningkatan melebihi kapasiti maksimum hospital. Mesyuarat Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO memutuskan parti itu menarik balik sokongan kepada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkuat kuasa serta-merta. Pengumuman itu dibuat oleh Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dalam sidang media yang disiarkan secara langsung di Facebook UMNO Online kira-kira jam 1 pagi tadi. Bagi memenuhi mandat sebulat suara para perwakilan di Perhimpunan Agung UMNO 2020 dan berpandukan kepada 7 kegagalan kerajaan memenuhi aspirasi rakyat yang digariskan tadi, maka tempoh memberikan sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku Perdana Menteri ditarik balik dan ditamatkan serta-merta. Dalam sidang media berkenaan, beliau berkata UMNO mendesak Tan Sri Muhyiddin Yassin berundur secara terhormat bagi membolehkan seorang Perdana Menteri baru dilantik untuk suatu tempoh yang terhad. Mesyuarat MKT itu juga menegaskan pendirian sebagaimana yang diputuskan di Perhimpunan Agung UMNO 2020 untuk tidak sesekali menyokong sebarang usaha mencalonkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ataupun kerajaan yang ditunjangi oleh DAP-PH. Empat negeri menunjukkan peningkatan kes harian baru COVID-19 melebihi kapasiti maksimum hospital bagi rawatan di unit rawatan rapi ICU. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dalam kenyataannya berkata, negeri itu adalah Kuala Lumpur, Selangor, Negeri Sembilan dan Labuan. Jelasnya, kes baru yang dilaporkan tidak menunjukkan tanda-tanda pengurangan dan sistem kesihatan di negeri berkenaan katanya akan lumpuh jika situasi itu berterusan dan seterusnya situasi yang sama bagi seluruh negara mungkin berlaku. Di Negeri Sembilan, kadar penggunaan katil ICU bagi merawat kes COVID-19 berada di paras 166%, Selangor 129%, manakala Labuan 127% dan Kuala Lumpur 102%. Tan Sri Dr. Nur Hisham turut melahirkan kebimbangan apabila trend kemasukan kes COVID-19 ke ICU masih berada pada tahap tinggi dan tidak menunjukkan penurunan ketara sejak 6 Jun lalu. Malah setakat ini jumlah penggunaan katil ICU seluruh negara masih melebihi 90%. Sektor elektrikal dan elektronik serta rantaiannya aeroangkasa serta syarikat pembuatan makanan dan minuman yang utama dibenarkan beroperasi di lokaliti yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD di Selangor bermula semalam. Dalam satu kenyataan, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI berkata, keputusan itu dibuat susulan mesyuarat Kabinet yang dipengerusikan Perdana Menteri semalam selain perbincangan lanjut dengan Menteri Keuangan dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Keputusan berkenaan juga dibuat berikutan peranan sektor terbabit yang penting dan signifikan dalam menyokong pengeluaran produk di rantaian bekalan global selain sektor kesihatan dan makanan. Dalam masa sama, syarikat terbabit juga perlu mematuhi SOP penghilangan dan pembuatan PKP di Selangor. Kerajaan Perak sasar beralih ke fasa 3 program imunisasi COVID-19 kebangsaan pada awal minggu hadapan. Menteri Besarnya Datuk Sarani Mohamad berkata, 2 lagi pusat pemberian vaksin PPV baru dibuka iaitu di Bandar Proton Tanjung Malim dan Universiti Tunku Abdul Rahman di Kampar, manakala PPV Mega secara pandu lalu pula beroperasi di Tambun. Usaha itu menjadikan jumlah keseluruhan 101 PPV dibuka di negeri itu termasuk di hospital dan klinik swasta. Kemudahan itu bakal dimanfaatkan sepenuhnya dengan memberi suntikan vaksin kepada rakyat berusia 18 hingga 60 tahun. Bagi program imunisasi COVID-19 kebangsaan,
iaitu kita cuba untuk mencapainya menjelang awal minggu hadapan dengan cara kita memanfaatkan sepenuhnya bekalan baru vaksin sebanyak 688,000 yang dijadualkan akan diterima pada bulan ini, bulan Julai. Sasaran itu antara lainnya kita menetapkan supaya lebih ramai rakyat negeri Perak yang berusia 18 tahun ke atas akan menerima suntikan vaksin bagi dos kedua. Menurut beliau, jika bekalan vaksin tiba seperti dijadual, Perak mampu merekodkan kadar suntikan 24,000 dos sehari. Jumlah itu boleh mencapai sehingga 30,000 jika menerima lebih banyak bekalan vaksin. Setakat kemarin, 1.2 juta penduduk berusia 18 tahun ke atas di negeri itu sudah membuat pendaftaran vaksin di MySejahtera. Lebih 402,000 pula menerima dos pertama dan lebih 239,000 selesai dos kedua. Sementara itu, di Perlis, warga emas berusia 103 tahun, Som Rahman adalah individu tertua yang menerima suntikan vaksin COVID-19 di negeri itu setakat ini. Nenek kepada lebih 20 orang cucu itu menerima suntikan dos pertama di PPV Dewan 2020 di Kangar petang semalam. Semangat dan keberanian Nenek Som yang berasal dari kampung Balik Gua dekat Cuping perlu dicontohi dalam usaha menyahut seruan kerajaan bagi memastikan sebanyak mungkin penduduk di Malaysia menerima vaksin. Nenek Som nyata dikurniakan kesihatan yang baik walaupun sudah berusia melebihi 1 abad. Berkongsi rasa, Nenek Som gembira kerana urusan pemberian vaksin kepadanya berjalan dengan lancar dan cepat. Cucuk dah. Oh, dah apa dah. Rasa macam mana cucuk? Tak sakit. Cucuk tadi ni. Tak cucuk dah lah. Sakit dah, dia tanya. Oh, tak sakit. Itulah kata takut. Ni cucu-cucu nanti balik raya ni kan tak ni. Tok mereka tak cucuk. Tak boleh lanyang mereka tak cucuk. Yang cicit-cicit ramai. Berapa ramai cucu dengan cicit? Ramai. Tak tahu, tak bilang pula. Banyak pula orang. Nenek Som dijadualkan akan menerima suntikan dos kedua pada 28 Julai ini. Di PPV sama, seramai 35 pelajar yang akan melanjutkan pelajaran ke luar negara turut diberi suntikan dos pertama vaksin COVID-19. Kebanyakan mereka akan berlepas ke luar negara antara Ogos dan September. Setakat semalam, 27,020 orang menerima dos pertama vaksin di Perlis, manakala seramai 44,927 orang lengkap kedua-dua dos vaksin. Felda mampu berupaya dan berpotensi untuk kembali menjadi syarikat perladangan terulung dunia. Keyakinan itu dilontarkan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam ucapan sempena pelancaran Hari Peneroka Felda 2021 yang diadakan secara maya semalam. Dengan kelebihan bank tanah seluas 832,000 hektar atau lebih 2 juta ekar, Felda mempunyai keupayaan dan potensi besar untuk kembali menjadi syarikat perladangan terulung di dunia. Seperti rakyat Malaysia yang lain, saya mahu melihat nama Felda terpampang dalam senarai syarikat-syarikat global paling berjaya seperti di dalam Fortune Global 500. Tan Sri Muhyiddin berkata walaupun ia bukan sesuatu yang mudah, namun dengan strategi serampang 3 mata iaitu Restart, Revitalize dan Reform serta dengan komitmen pihak pengurusan baru selain sokongan kerajaan, ia tidak mustahil untuk dicapai. Sementara itu, Perdana Menteri memaklumkan program sedekah yang digerakkan oleh warga Felda berjaya mengumpul 10 juta ringgit setakat ini. Ujarnya, selepas menerima pelbagai bantuan dan sokongan, warga Felda sudah bersedia menabur budi dengan menyumbang pula kepada masyarakat keseluruhannya. Jumlah sedekah bukanlah yang menjadi ukuran. Sebaliknya yang lebih penting adalah kesedaran dan kesediaan untuk mengorbankan sedikit harta dan pendapatan bagi membantu mereka yang memerlukan. Saya berharap lebih banyak inisiatif prihatin sebegini dapat dilaksanakan dan dijayakan selari dengan tema Hari Peneroka pada tahun ini iaitu anjakan minda peneroka.
Dahulu Tan Sri Muhyiddin mengumumkan kerajaan secara dasar bersetuju melupuskan sebahagian pinjaman peneroka Felda berjumlah 8.3 bilion ringgit sebagai inisiatif penjanaan semula organisasi berusia 65 tahun itu. Perdana Menteri berkata pelupusan pinjaman yang akan dilaksanakan melalui inisiatif pelarasan pinjaman secara bersyarat itu akan mengurangkan bebanan pinjaman setiap peneroka secara purata sebanyak 80%. Dalam perkembangan lain, 10 keluarga masyarakat orang asli di Kampung Lubuk, Bandung, Jasin Melaka yang pada awalnya cemas dengan kehadiran sepasukan polis di perkampungan mereka bertukar gembira. Yang sebenarnya kunjungan bagi menerima bantuan bekalan makanan menerusi bantu Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Jasin. Penduduk yang ditemui meluahkan rasa syukur dan terima kasih kepada Polis Diraja Malaysia PDRM atas bantuan sedikit sebanyak dapat mengurangkan beban perbelanjaan harian. Mereka mengakui hampir terputus bekalan makanan kerana tidak mampu keluar dari perkampungan itu ketika fasa pertama Pelan Pemulihan Negara PPN. Kita minta kalau boleh semua dapat bantuan macam ni daripada pihak-pihak semua. Bukan kata saya seorang je tak ada kan. Ramai orang pun tengah susah juga kan. Kalau boleh kita minta semua orang ni bantu dengan dia orang. Itu je lah kita minta. Tapi saya pun ikhlas hati lah, suka lah. Macam suka sangat lah dia orang ada bagi kan. Ada juga dia orang ada ingat sini ada satu keluarga. Ada kala musim semasa PKP ni kadang-kadang tu terputus juga. Sebab kita tak boleh nak keluar, nak bekerja, nak apa. Terpaksa juga. Terputus tu walau macam mana pun kita orang duduk kampung, kita dapat juga cari. Macam tu. Tak kisahlah. Nak makan kampung-kampung punya ni kan. Bantuan disampaikan Ketua Bahagian Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti IPD Jasin ACP Meran Anak Emai. Di Johor pula, seorang bekas anggota polis bantuan zaman darurat antara penerima bakul makanan dalam bantu disalurkan oleh Polis Johor dengan kerjasama Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Sumbangan disampaikan Ketua Polis Johor, Dato' Ayub Han Maidan Piche. Suliman E. Hakim, 85 tahun, terlantar sejak beberapa tahun lalu selepas mengidap sakit lutut. Beliau pernah berkhidmat 5 tahun di Tapah dan Kampar Perak sebelum bersara di Cameron Highlands, Pahang pada 1959. Menurut isterinya, kesihatan suaminya merosot sejak akhir ini. Terima kasih banyak-banyak sebab sudi datang melawat suami saya. Sebelum ni bantuan daripada polis ada terima tak? Ada. Berapa banyak sebelum ni? Sebelum ni yang bantuan on off tu 500 lepas tu ada jugalah, saya tak ingat berapa, kerap datang juga daripada Sialam. Yang terbaru ni daripada Kerajaan Negeri Johor 200. Selain daripada tu keperluan lah, maksudnya kadang pihak polis hantar pampers, hantar makanan, barang-barang susu, macam tu. Maksudnya bantuan tu daripada secara berkala dapat? Secara berkala. Dan juga daripada komuniti Taman Cenana lah. Polis Johor akan mengagihkan 300 bakul berisi pelbagai makanan asas kepada golongan yang terjejas COVID-19. Bantuan diagihkan secara berperingkat di 13 daerah di negeri itu bermula semalam. So, setiap daerah tuan-tuan akan menjadi berperanan sebagai tempat untuk mendapatkan maklumat ataupun feedback kepada orang awam yang memerlukan bantuan, dan kita akan salurkan bantuan ini lah. So, saya menyeru kepada semua masyarakat yang memerlukan bantuan boleh berhubung dengan pihak polis daerah tuan-tuan, yang mana mereka ni akan memastikan sumbangan-sumbangan yang diperlukan itu sampai kepada golongan yang diperlukan. Seterusnya, Polis Terengganu pula menyantuni golongan sasar yang kurang bernasib baik dengan memberi sumbangan bakul makanan. Menerusi bantu, 300 bakul makanan diagihkan di setiap daerah. Di Hulu Terengganu, seorang warga emas yang mengalami masalah pendengaran akibat ditimpa dahan balak antara penerima bakul makanan itu. Omar Yusof, 60 tahun, yang tinggal di kampung Gaung, hilang punca pendapatan sejak pandemik COVID-19. Terima kasihlah siapa barang tu. Saya tak suka lah siapa barang tu. Mengejut siapa. Dah masa COVID ni buat kerja apa? Tak buat kerja dah. Kalau ada kerja ada. Kerja belakang apa. Buat rumah apa. Biasa buat benda kerja. Biasa kerja apa?
Jangan lolos ke apa. Sekali pergi kebun dia apa itu. Bolehlah makan. Penerima bakul makanan dari PDRM ini terdiri daripada golongan asnaf yang mempunyai rekod dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM dan juga dari hasil pemantauan dan bancian yang dibuat oleh Jabatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK. Hari ini kita sampaikan 10 bakul yang berupa makanan contohnya macam beras, gula, minyak, telur dan sebagainya. Jadi agensi yang terlibat ini PDRM dan juga kita dibantu oleh Rela. Untuk IPD kita telah dibekalkan 300 bakul makanan. Sementara itu di Dungun, Jaafar Mat, 50 tahun, bersyukur setelah menerima sumbangan yang sama yang diserahkan oleh Ketua Polis Daerah Dungun, Superintendent Baharudin Abdullah. Dia hilang punca pendapatan sebagai pemandu lori selepas mengalami penyakit saraf tulang belakang sejak 4 bulan lalu. Berterima kasihlah pada pihak KPD ni membantu saya dengan keadaan macam ni. Dah 4 bulan ataupun 4 bulan lebih lah saya tak boleh bergerak. Duduk atas kursi roda. Bantu daripada anak-anak bini lah. Seorang wanita ditemui rentung selepas rumah yang didiami bersama ahli keluarganya di Kampung Bohor, Hutan Kampung Alusta terbakar semalam. Mangsa Azmiza Azmin, 51 tahun, bekas pesakit barah otak, dijumpai di dalam bilik mandi oleh anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Kedah. Kejadian melibatkan sebuah rumah satu tingkat yang terbakar 80%. Kebakaran juga membabitkan sebuah kereta dan 2 motosikal. Jadi dari segi operasi hari ini tidak bermasalah, tiada masalah. Cuma agak menyedihkan kerana hari ini melibatkan kematian seorang mangsa lah. Mungkinlah mangsa keadaan dia yang uzur dan mungkin juga kerana tidak ada orang yang berhampiran dengan dia untuk membantu dia ketika itu yang menyebabkan mangsa ini gagal untuk menyelamatkan diri beliau lah. Pada masa kejadian itu beliau tinggal seorang diri di rumah. Sementara itu, bapa mangsa Azmin Zain berkata, sebelum kejadian dia berjumpa rakannya untuk menemaninya ke PPV bagi menerima suntikan vaksin. Punca kebakaran dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Besar impaknya. Selepas hasilnya, pantas menampilkan prosiding ini secara dan keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Kembali dalam laporan antarabangsa, Indonesia mencatatkan lebih 31,000 kes baru jangkitan COVID-19 dengan 728 kematian dalam tempoh 24 jam. Ia sekaligus menjadikan kedua-dua jumlah tertinggi pernah direkodkan setakat ini. Sebelum ini, jumlah tertinggi kes dicatatkan adalah pada Isnin lalu sebanyak 29,745 kes dengan Jakarta mencatatkan lebih 9,400 kes. Angka itu menjadikan jumlah keseluruhan jangkitan COVID-19 di Indonesia mencecah 2.35 juta kes. Manakala jumlah kematian pula melebihi 61,800 orang sejak pandemik itu bermula tahun lalu. Presiden Haiti Jovenel Moïse dibunuh dalam serangan di kediamannya di pinggir bandar Port-au-Prince. Manakala wanita pertama Haiti, Martine Moïse, dilaporkan cedera akibat ditembak. Menurut Perdana Menteri sementara Claude Joseph, kediaman Moïse diserbu oleh sekumpulan individu bersenjata. Beliau menyifatkan serangan terhadap Moïse sebagai tindakan tidak berperi kemanusiaan. Joseph kini akan menggalas tanggungjawab sebagai pemimpin negara dan menggesa semua rakyat agar bertenang. Kira-kira 4.5 juta kanak-kanak di Sudan Selatan memerlukan bantuan kemanusiaan. Menurut tabung kanak-kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF, kadar kematian dan kekurangan nutrisi dalam kalangan kanak-kanak masih tinggi di negara itu. Seramai 2.8 juta kanak-kanak mengalami keciciran sekolah kerana kekurangan akses kepada pendidikan. Pertubuhan itu mengaitkan krisis kemanusiaan berkenaan dengan konflik dan kesan perubahan iklim seperti banjir dan kemarau.
5 children. Besar impaknya. Itu laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dan keuangan maya. Berita di Jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Euro 2020, England meneruskan langkahan menakjubkan mereka dengan mengetepikan Denmark di peringkat separuh akhir. Pertembungan di Wembley itu berkesudahan 2-1 di masa tambahan sekaligus menamatkan penantian selama 61 tahun The Three Lions untuk mara ke perlawanan akhir sulung kejuaraan Eropah. Lebih 66,000 penyokong membanjiri Stadium Wembley di London menyaksikan pertembungan England dan Denmark di peringkat separuh akhir. Kedua-duanya tampil dengan kekuatan tersendiri. England dibantu sorokan padu penyokong, sementara Denmark membawa reputasi juara 1992. 30 minit permainan berlangsung, Mikkel Damsgaard melakukan sepakan percuma memukau untuk menewaskan Jordan Pickford yang juga jaringan pertama dilepaskan dalam 6 perlawanan. Tekanan yang dirasai England memaksa mereka gairah mengasak lawan hinggakan bola lintangan Bukayo Saka tertampan ke gawang sendiri oleh ketua pasukan Denmark Simon Kjær 9 minit selepas itu. The Three Lions mendominasi saingan dengan banyak melakukan percubaan tepat ke gawang lawan tetapi berjaya dinafikan penjaga gol Kasper Schmeichel memaksa aksi dihirit ke masa tambahan. Kekasaran ke atas Raheem Sterling pada minit ke-103 membuatkan pengadil Danny McKelly memberi penalti kepada England. Sepakan diambil ketua pasukan Harry Kane gagal ditampan kemas sebelum penyerang itu menolak kembali bola ke dalam jaring untuk mendahului 2-1. Denmark cuba bangkit tetapi gagal mengubah keadaan hingga tamat 120 minit masa. Kemenangan 2-1 itu membawa barisan Gareth Southgate ke perlawanan akhir pertama kejuaraan Eropah sejak 1960 untuk berdepan Itali di gelanggang sama awal pagi Isnin nanti. Kejayaan menumpaskan Denmark juga mengubat kekecewaan 2 kali tersekat di peringkat sama pada edisi 1968 dan 1996. Usah gusar dan bimbang sekiranya anda belum mendapat tarikh janji temu vaksinasi, giliran anda pasti tiba nanti. Dengan itu sekian Buletin Pagi, saya Fatin Hamimah Yusof. Salam hormat dan Assalamualaikum.